العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Abang Din selaku pengerusi Masjid Kampung Lembah, Timbalan pengerusi Ashabul Fadilah Tuan Imam malam ni Imam Muda Irfan Al-Ghazi Al-Ghari, bukan Ghazi, Ghari itu bahasa Arab, bahasa Melayu dia Gua. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 15 minit hingga ke 20 minit boleh tak? Tazkirah saya ni. Jangan main. Jauh ni main ni daripada Putrajaya. Turun main petang tadi. Kan? Pagi tadi sampai. Lepas tu petang tadi semayang di Masjid Bakar Kapur dan ziarah kubur sahabat kita yang kemarin baru meninggal, siapa nama tu? Siraj, kan, budak bagus sebelah rumah saya, mantan jiran saya, cukup bagus. Kalau saya keluar jogging sekali dia ligan, saya semak perut langsung. Pasal apa? Pasal dia orang muda, dia ajak saya buat lari sejam, dia kata kalau boleh sejam tu berapa kilo tau. Saya kata hang tak apalah, jantung duk luang, saya kata kan, tak boleh, tapi bagus, budak bagus, Allahu Akbar. Saya menyaksikan dia tu orang bagus. Tuan-tuan boleh tengoklah macam mana. Yang pertama, Allah Ta'ala muliakan dia, Allah Ta'ala ambil nyawa dia dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, Masya Allah. Yang kedua pula, kita tengok kemarin ataupun malam pengkebumian tu tengah malam kan, dia simpan dia. Budak-budak yang main tu tak main daripada mana hala, tak ada siapa pun pergi bagi duit minyak, tuan-tuan sekalian, dia boleh main. Kita ni buat program bagi duit minyak, tak orang main kan, yang tu masalah. Tak ada siapa pun, maknanya Allah Ta'ala yang menjentikkan hati. Pasal apa? Pasal Tuhan sebut dah kan, wa tu'azzu man tasha wa tuzillu man tasha. Tuhan boleh bagi mulia kepada siapa yang dia mau, Tuhan boleh bagi hina kepada siapa yang dia mau. Kalau kita nak bagi orang hina, tapi kalau Tuhan kata dia mulia, dia akan dimuliakan oleh makhluk. Tapi kalau kita kata dia tu mulia, tapi di sisi Allah dia tu hina, buat macam mana sekalipun mulia, nak bagi dia mulia, tidak akan mulia juga. Pasal apa? Pasal biyadihil khair, di sisi Allah Ta'ala lah segala kebaikan, segala kekuatan. Baik, tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kata, Al-Kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'aha nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-Kayyis, Kayyisu ni makna dia orang cerdik, orang ada akal. Orang yang cerdik, orang yang ada akal, dia selalu duk muhasabah. Man dana nafsah, dia selalu duk muhasabah diri dia. Kan, dia compare umur dia dengan Siraj. Siraj tu baru 20 berapa? 27 kalau tak silap saya. Dia 72. Kan, ada compare macam tu. Kalau budak tu pun awal meninggal, aku hak 72 ni, tak berapa kali malaikat maut duk usah muka aku. Kena usah macam tu. Kena muhasabah macam tu. Dan yang kedua, bukan takat muhasabah, tapi Nabi kata wa amila lima ba'dal maut. Juga bila dah kita muhasabah umur kita, apa yang kita nak bawa depan Allah, maka kita prepare ataupun kita buat persediaan dengan amalan, tuan-tuan sekalian. Ramadan cukup cantik, bulan yang penuh dengan amalan. Tuan-tuan bayangkan, dengan amalan penuh, duduk saja pun dapat pahala. Sampai tadi pun Bang Din pun disebut, pagi esok ada qiyamul lail. Bangun tuan-tuan sekalian. Kita pun tak tahu bila lagi kita nak boleh berjumpa dengan qiyamul lail. Duk ingat-ingat qiyamul lail ni 2 tahun lepas ni ada main. Lepas tu tahun lepas tak main dah. Tahun ni baru nak mula balik, nak kena paksa diri. Amal ibadah memang kena paksa diri. Tuan-tuan akan rasa manis ketika mana benda tu dah jadi darah daging. Benda tu dah jadi darah daging, dia jadi manis. Macam kita duk baca Quran. Kita tuan-tuan sekalian, kadang-kadang nak baca satu juih Quran ni, berbuih mulut-mulut, sampai mata naik pinau. Spek mata ni sampai tak larat telefon bini. Kerja duk main tukar spek mata ya.
Kata ambil sampai mentah terbaik. Bini kata mana? Allah beli buat di kedai pala batas. Ambil mai tukang baca tak boleh juga, baca tak boleh. Tuan-tuan, pasal apa? Dia nak paksa diri tu. Tapi dah mula dia duduk dalam zon halawah, zon kemanisan Quran tu. Dia tinggal seorang-seorang dia boleh baca, tuan-tuan sekalian. Selai dia baca. Sedang-sedang tak tahu berapa juz yang dia baca. Manis tu. Jadi kita nak kena paksa. Amal ibadah macam tu lah. Kena paksa. Baik. Jadi Nabi kata orang yang cerdik, orang yang duk fikir tentang diri dia dan apa yang dia nak bawa selepas daripada dia mati. Manakala orang yang tak apa cerdik, wal ajiz tak apa cerdik. Tak apa cerdik ni macam mana? Man atba'a nafsahu hawa, orang yang selalu ikut hawa nafsu. Dia duk kira hawa nafsu dia. Hawa nafsu kata malam ni semayang tekat 2 rakaat sudah. Tahu kan rakaat? Gagah pi 4 tak boleh, aku tak boleh pi. Dia macam tu. Kan? Dia duk kira turut. Nafsu dia nak apa dia turut. Wa tamanna 'ala Allah, tapi dia duk teringin syurga tu. Tu, kemai tuan sekalian. Abang kata nak syurga, teringin. Syurga paling tinggi sekali. Tapi amalan ni dia tidak buat. Ini orang yang tak apa cerdik, kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, satu benda kita nak kena ingat, Allah Ta'ala bagi Ramadan dekat kita yang cukup padat dengan amal ibadat. Tuan-tuan bayangkan, kalau ikut umur kita, tak patut kita dapat, orang kata apa, tak padan dengan umur kita ni, dengan pahala yang Tuhan bagi. Nombor satu, tuan-tuan bayangkan, kita semayang satu waktu dalam bulan Ramadan dapat 70 kali pahala. Kita dapat 70 kali dapat pahala. Bayangkan berapa kali kita semayang dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu hari 5 kali, 5 kali 30, contoh kita ambil macam tu lah, 150 waktu kita semayang dalam sebulan bulan Ramadan. Kali dengan 70 pula, banyak mana tuan-tuan dapat? Kali pula dengan 27 pula, kalau kita solat berjamaah, banyak mana tuan-tuan dapat? Bayangkan tuan-tuan sekalian, banyak. Yang tu baru satu. Lepas tu kata Nabi lagi, siapa yang buat amalan sunat, dia dapat pahala fardu. Banyak kita buat amalan sunat ni macam-macam. Senyum kat orang pun amalan sunat, i'tikaf di masjid pun amalan sunat, dan juga dituntut sedekah amalan sunat yang dikira sebagai amalan fardu. Bayangkan. Lepas tu apa lagi tuan-tuan? Setiap huruf yang tuan-tuan baca digandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu huruf Tuhan bagi 10. Tuan-tuan bayangkan, dalam satu kali sunat semayang, surah Fatihah pun dah berapa ratus huruf dah. Surah Fatihah saja campur dengan sunat dia lagi. Bacaan sunat, surah-surah yang pilihan kita baca, campur yang tu. Lepas tu dengan kita pula tu tasbih dalam semayang, dengan tahayat kita pula, dengan zikir kita pula, dengan baca ayat kursi pula. Kira-kira tuan-tuan sekalian, kalau nak dapat pahala macam tu, nak kena umur tu sampai 200 tahun baru boleh tahu tu. Tapi umur kita banyak mana tuan sekalian? Allah Ta'ala melalui lisan Nabi SAW sebut apa? Nabi kata umur umat aku, dia tara 60-70. Tara tu ya, umur umat aku, kata Nabi. Jadi kita ni umur pendek tapi pahala banyak. Yang ni yang umat lain cukup cemburu. Tuan-tuan bayangkan, yang tu baru sikit. Lepas tu pahala sedekah pula. Tuhan kata apa dalam surah Al-Baqarah? Siapa yang sedekah, dia akan diberikan sebanyak fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada beberapa anak benih yang bercabang. Satu benih tu Tuhan gandakan fi kulli sumbulatin 100 kali benih. Tuan-tuan sekalian, satu benih cabang yang kata buah tu sampai 100. Bayangkan berapa banyak pahala kita duk buat dah. Kita duk masuk dalam masjid, walaupun bubuh RM1 pun 100 Allah Ta'ala ganti bagi kat kita. Allahu Akbar. Lepas tu ditakdirkan pula kita dapat pula Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni ulama kata bersamaan 1000 bulan, bersamaan dengan 83 tahun. 83 tahun tu maksud dia yang penuh dan padat dengan amal. Mana ada orang umur 83 tahun tapi bermula daripada setahun, daripada kecil, keluar daripada perut mak dia terus sembahyang tarawih? Ada? Tak ada tuan-tuan sekalian. Yang ni 83 tahun tu piau. Maknanya dia hidup dia sembahyang
Lepas tu habis semayang dia baca Quran, habis baca Quran dia zikir, habis zikir lagi dia sedekah, habis dia sedekah lagi dia duduk dalam majlis ilmu, habis dalam majlis ilmu lagi dia duduk ulang balik benda tu. Maknanya setiap masa dia duduk buat amal ibadah. Adakah orang macam tu tuan-tuan? Sampai tak ada masa nak makan, tak ada masa nak pergi bilik ayam, tak ada masa nak kahwin, tak ada masa nak tidur, tak ada masa. Sebab 83 tahun tu penuh, full. Mana ada tuan-tuan sekalian orang yang hidup macam tu? Allahu Akbar. Tapi Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi. Kalau kita hidupkan Lailatul Qadar. Bukan 83 tahun, tetapi apa? Khairun, lebih baik daripada tu. Maknanya mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun, mungkin 1000 tahun. Kira-kira umur, ya Allah, panjang. Tuan-tuan, sedang tak? Pasal apa Tuhan bagi amalan yang banyak macam ni, pahala berganda-ganda dekat kita? Pasal apa? Pasal yang Tuhan bagi Ramadan bukan nakkan kita kehidupan bahagia di dunia, tapi Tuhan nak bagi bahagia di akhirat. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Pasal kita ni baru hidup dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia sampai ke syurga, kita baru hidup dalam fasa yang ketiga. Fasa pertama, alam ruh. Fasa yang kedua, alam kandungan, duduk dalam perut mak. Fasa yang ketiga, alam dunia. Ni baru alam dunia. Tuan-tuan tahu tak, lepas daripada alam dunia kita nak pergi ke mana? Kita pergi ke alam kubur. Yang alam kubur ni kita tak tahu panjang dia tu, lama mana tempoh dia, kita tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Yang pastinya hari Jumaat kemarin, kalau siapa mai sembahyang subuh dan solat baca surah Sajdah, Tuhan kata apa? Kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Ayat tu Imam baca. Maksud dia apa? Satu hari dunia bersamaan dengan 1000 tahun akhirat. Tuan-tuan bayangkan, satu hari dunia bersamaan dengan 1000 tahun akhirat. Kawan kita yang meninggal 40 tahun yang lalu, kita jumpa dia di akhirat. Dia kata, aku baru ya. Baru pasal apa? Kita duk ingat lama lah dah, dia baru tuan-tuan sekalian. Kita pun dekat dengan dia kalau ikut kiraan akhirat. Yang tu kita duduk dalam alam kubur. Lepas tu kita nak pergi alam mana tuan-tuan? Lepas pula akan jadi pula kehancuran Yaumul Qiyamah. Yang tu kelima. Pi ke-6 pula kita akan dibangkitkan, hari kebangkitan. Semua akan bangun. Kita duk baca surah Yasin kan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Tu hari tu kita pakat bangkit, duk geser biji mata. Siapa yang bangkitkan kami ni? Alangkah celakalah kami. Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang Allah Ta'ala janjikan nak bagi dekat kita. Maknanya apa? Mati kita ni alam kubur, kita akan bangkit lagi. Tak mati lagi tuan-tuan sekalian. Baru nak bermula perjalanan kita. Kita duk ingat selesai dah, tak selesai. Allahu Akbar. Lepas tu pitang mana lagi pula tuan-tuan? Lepas kita dibangkitkan, kita akan ramai-ramai berjalan ke mana? Ke padang mahsyar. Kan? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Ayat tu duk baca Yasin. Baca tak baca? Macam tak baca dah di kampung lembah ni. Kira duk guna buka, duk cari ayat Yasin ni. Dia duk tunggu ayat dia duk buka siap dah tuan-tuan. Dia duk tunggu. Cicak pula duk mai duk buat lintas hormat pula tang tu. Dia kata jahanam, cicak tu terjun dalam ayam aku, mampu ada tak? Kan? Yang tu. Lepas tu pula kita nak pergi ke mana pula? Kita nak pergi pula mencari syafaat Nabi. Yang tu pun berapa ratus tahun kita nak kena berdiri di padang mahsyar. Tuan-tuan bayangkan, 45 hari, 47 hari kita pergi Mekah, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Kan? Sama-sama habis dah tahallul apa semua, siap dah tu duk teringat kampung lembah mai lah. Telefon mai, aku nak balik ni 3-4 hari ni. Aku balik ni daripada Madinah, aku terus balik lah. Pergi ke Jeddah apa semua duk abang aku tu. Dia kata lama, dia kata baru 45 hari, masa lama lah tuan sekalian. Yang ni berapa ribu tahun kita nak berdiri di padang mahsyar. Kalau kita tak ada masalah, insya-Allah selamat kita duduk tang tu. Tapi kalau kita ada masalah,
Kita duk sangkut dengan orang, duk ambil harta benda orang, duk kena pergi cari orang pula. Tu orang tua-tua dulu dia kata apa? Duk merangkak di padang mahsyar, duk pergi cari orang. Yang tu betul dia tak? Allahu Akbar. Lepas tu pula kita pergi tang mana? Kita pergi hisab amalan kita ni. Nak tengok amalan ni betul tak betul. Amalan ni kena tak kena. Hak kita buat tu benar ataupun tidak. Lepas tu pula, lepas dihisab, Tuhan ambil, Tuhan tengok. Lepas tu Tuhan nak bagi kat kita pula. Daripada mula Tuhan ambil, Tuhan nak bagi balik kat kita tu. Makan masa yang sikit punya lama. Tuan-tuan bayangkan, kita macam Allah, macam kita pergi pejabat tanah lah. Lepas kita pergi bagi borang, bagi dekat apa nama cashier tu, dekat cermin tu, dekat kerani dia tu, dia ambil mai. Bukan dia cop-cop dia bagi tu. Dia kata tunggu kami telefon lah. Tunggu dia telefon 14 hari. Kita bila borang nak keluar ni, kita pipi cuti pula je lah tu. Lagi lama. Kalau atas dunia pun perjalanan lama, apatah lagi di akhirat. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, kita akan ditimbang amalan kita, mizan. Yang ni suratil Qari'ah, tuan-tuan pun pernah dengar. Kan Allah Ta'ala kata apa? Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi'i syatir radiyah. Siapa yang berat amalan ataupun timbangan mizan dia, maka berbahagialah dia. Radiyah makna dia berbahagia, dia berada di sana. Lepas tu pula kita akan pergi telaga Nabi SAW. Beruntung orang yang dapat telaga Nabi. Kan beruntung kalau Nabi kenal kita. Macam mana cara nak Nabi kenal? Orang yang hidupkan sunnah Nabi, orang yang banyak selawat ke atas Nabi. Ni dah masuk berapa malam ni tuan-tuan? 20 apa? 27 kan? 27 pun selawat pun nampak slow dah. Bunyi RC lama dah. Kan? Ada tak bunyi dah, wai suku tak bunyi dah. Mula-mula tu wai suku lah. Kan? Syekh Irfan kita kira selawat subhanallah, dia kita sallallahu belakang tuan kan dia bergema ni, kira kipas besi tu nak jatuh. Kan? Dia main malam 27 dia bunyi slow, dia bunyi RC meleret. Tahu RC meleret? Jenis berhugia jadi Nabi tu dia jenis bawa apa nama padi belakang tu. Kan zaman dulu punya cerita bawa padi tu, kandang padi dengan cakok tu. Jadi lagu tu tuan sekalian. 27 pasal apa? Nak tunggu 2 hari lagi. Tu pun dia berasa lama lah tuan sekalian. Allahu Akbar, nak tunggu 2 hari. Tak sabar dah nak pakai baju tu. Anak rantak main tu. Baju bulan dan apa nama dan gua. Baju tu bukan bulan bintang, bulan dan gua bagi kat dah. Pasal bulan bintang tebal dia dah. Oh, hak kalender kuda tu duk pangkah dah. Duk tunggu 2 hari lagi nak pangkah. Ya Allah. Lepas tu kita pergi mana pula tuan-tuan? Kita akan berjalan di atas sirat, titian sirat. Dan di sanalah penentu kita nak masuk ke syurga ataupun nak masuk ke neraka. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut apa? Setiap step ni, setiap tempat yang kita pergi, semua berdasarkan kepada amalan-amalan kita. Sebab itulah Ramadan mai kat kita, buat betul-betul. Buat betul-betul tuan-tuan. Kita tak tahu tahun depan sama ada kita nak berjumpa ataupun tidak. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita pergi pun kita berpuas hati pasal apa? Kita dapat memanfaatkan sebaik-baiknya Ramadan. Last sekali saya nak sebut, dah pukul 10 dah. Last sekali satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa tuan-tuan sekalian? Nabi kata orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Kita duduk di mana? Yang ni kita muhasabah tengok. Balik lagi sebelum nak lena, muhasabah tengok. Orang beriman bila Ramadan mai dekat dia, 1 bulan yang dia rasa cukup seronok. Cukup seronok. Dia tak tahu pasal apa rasa seronok. Senyum. Bini kata, abang pasal apa nampak senyum satu macam ni? Kata, aku pun tak tahu. Abang yang buat pasal. Bini dia kira Nabi kot tu ya. Abang yang buat pasal. Kita ada keram sangat duk beli ikan keli maklong tu. Ikan keli maklong tu. Ikan keli bakang maklong mana kita pun tak tahu. Kan? Tuan-tuan, dia rasa seronok. Dia rasa happy dengan Ramadan. Itu orang yang beriman. Manakala orang munafik, dia rasa serabut. Ramadan ni bulan yang paling serabut. Pasal apa? Nak kena beli nasi kandang, kena bubur dalam plastik hitam. Dulu ni plastik putih. Dia rasa macam tu. Lepas tu nak kena makan di rumah. Makan di rumah pun tak boleh, anak-anak besar lah. Jadi duk makan tak mana tuan-tuan. Makan tu dalam kebok mesin. Dalam kebok mesin padi duk makan. Orang kata pasal apa? Dia tak baik mesin. Baik mesin, Pak. Mesin pun tak berjalan. Kan? Nanya tuan sekalian, jenis-jenis macam tu dia jadi sabut tak tahu. Ada yang lagi kabut pergi makan dalam bilik ayam masjid pun ada. Makan ni dalam tandas masjid duk makan nasi kandang ni. Apa cerita ni tuan-tuan? Buruk sangat. Buruk tak buruk yang tu lah kita. Ni orang munafik ni. Dia
Bila Ramadan dah mula nak pi dah, dia rasa syok lah. Dia rasa napas ni tuan-tuan, dia rasa lega. Napas ni panjang dia kata. Kalau tidak mula-mula ni nak bernapas ni pun dia berasa sangkut. Sabut dengan Ramadan. Tapi Ramadan nak habis dah. Kira 27 ni kalau pergi rumah dia, lagu SG Bank 24 jam lah. Pasal apa tu? Lagu raya ni dah. Tentu Allahu Akbar. Jaga Nabi kata macam tu. Jadi tuan-tuan, muhasabah tengok. Aku duduk di mana? Kita fikir macam tu. Aku duduk orang yang syok dengan Ramadan ke orang yang tak syok dengan Ramadan? Ramadan nak pergi dah ni, apa aku rasa? Kalau duk rasa syok satu macam, Ramadan nak pergi nanti boleh makan siang, teh tarik pagi dah boleh makan dah, roti canai taruh atas dah boleh balun dah, rasa seronok, rasa lega. Fikir balik hadis ni, Nabi kata orang yang serabut dengan Ramadan ni orang munafik ni. Fikir macam tu. Tuan sekalian, biar ada dalam hati kita duk main benda macam tu selalu, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang terbaik kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian manfaatkan sisa yang duk ada ni, buat betul-betul. Tadi Bang Din kata siapa nak yang tikaf apa semua ni, tuan-tuan ambil kesempatan. Esok cuti bukan nak pergi mana pun, ambil kesempatan tuan-tuan sekalian, mai duduk muhasabah diri pelan-pelan. Jangan dia bawa handphone, tu masalah. Main-main dia kira duduk dalam masjid cantik juga, tapi handphone wrestling pun memang wrestling lah duduk dalam masjid ni. Kata abang kat bini, kata yang tikaf apa wrestling, duduk tengok wrestling sampai pagi esok. Tak rasa yang tikaf Nabi ni ketat. Yang tikaf Nabi ni ketat macam mana tuan-tuan? Tak cakap dengan orang, Nabi duduk berzikir, Nabi baca Quran, Nabi duduk muhasabah. Sampai dalam satu hadis kata apa? Walaupun di rumah Nabi ada orang sakit, Nabi tak peduli sakit tu. Nabi tak peduli. Sebab apa? Nabi tahu katakan ada orang lain boleh bantu dia. Macam tu punya. Jadi Nabi tak balik tuan-tuan sekalian, duduk di rumah tak balik. Kan? Jadi kita buatlah macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan.